Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Irsyad dalam kelas Bahasa Melayu dalam talian siri yang ke-33. Sedar tak sedar, sudah 33 siri kita bersiaran. 33 siri kita bersiaran. Dan untuk pengetahuan kamu, Cikgu pada hari ini akan memberikan penekanan kepada tata bahasa. Fokus kita hari ini berkaitan dengan tata bahasa dan topik yang akan kita bincangkan ialah yang pertama kata perintah, yang kedua kata pembenar dan yang ketiga ialah kata nafi. Cikgu ulang, kita akan belajar berkaitan dengan kata perintah, kata pembenar dan juga kata nafi. Baik murid-murid, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama memulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbala karim. Oh, nampaknya Ethan Tang ikut baca doa sekali. Baguslah Ethan. Okey. Jadi walaupun Ethan bukan Islam, dia ikut baca doa sekali. Okey. Jadi murid-murid, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih diberi kesihatan yang baik. Kita masih diberi kesihatan yang baik untuk kita bersama-sama mempelajari tajuk yang cikgu kira penting untuk diketahui. Tajuk yang sangat penting untuk diketahui kerana walaupun kelihatan mudah, masih ada lagi murid yang salah. Itu yang kita tak nak tu. Dia mudah tetapi banyak yang salah. Baik, kita tengok sekarang ada lebih kurang partisipan kita ada 66 orang. Sepatutnya paling kurang dalam 70 orang. 70 orang. Baik murid-murid, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan kelas. Baik, cikgu akan memulakan paparan persembahan. Cikgu akan, hari ini ada PowerPoint. Hari ini ada PowerPoint. Okey, hari ini ada PowerPoint. Oh, nampaknya syaitan sudah mula beroperasi. Aku punya ni dah mula diconteng-contengnya. Diconteng-conteng. Seronok betul ya conteng-conteng skrin cikgu ya. Okey. Seronok conteng-conteng skrin cikgu. Nanti mesti kalau kelas kita ni dah dibubarkan, apabila kelas kita dibubarkan, mesti kamu rindu nak conteng-conteng lagi. Baik murid-murid, kelas Bahasa Melayu dalam talian bersama Cikgu Irstad pula dah. Apalah nama aku Irstad ni Ini bukan start motor ya. Irsyad, Cikgu Irsyad. Betul kan sikit? Aduh, macam mana boleh nama lain ni? Cikgu lain mengajar ni, Irstad ni. Okey. Jadi murid-murid, hari ni kita akan melihat berkaitan dengan kata arah. Yang pertama, kita kena ketahui konsep ataupun maksud kata arah. Konsep kata arah tu apa? Kata yang menunjukkan kedudukan. Menunjukkan kedudukan atau arah bagi manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat, perkara dan juga abstrak. Abstrak ni ialah macam cikgu pernah bagi tahu. Abstrak ni ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar dan tak boleh disentuh pun. Jadi kata yang menunjukkan kedudukan atau arah bagi manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat, perkara dan juga abstrak. Mari kita tengok contoh kata arah. Contoh kata arah apa dia? Belakang, tepi, bawah, tengah, hadapan, atas, sudut. Dan untuk pengetahuan kamu murid-murid, lazimnya kata arah ni dia hadir bersama-sama kata sendi di. Dia hadir bersama-sama kata sendi di. Sebab itulah kalau kamu tengok ada di hadapan, di belakang, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Lazimnya kata arah ni hadir bersama-sama kata sendi di. Cuba kita lihat ayat contohnya. Matahari terbit dari timur. Timur tu ialah kata arah.
Rumah Adelia di hujung lorong ini. Hujung kata arah. Peti sejuk itu diletakkan di sudut dapur. Sudut merupakan kata arah. Sudut ni ialah dia kat penjuru. Kalau kita tengok 4 segi, kalau ruang tamu kita 4 segi, yang dekat hujung tu ialah sudut lah. Kami berteduh di bawah sebatang pokok. Betul. Makanan yang enak terhidang di atas meja. Atas itu kata arah. Pokok kelapa di tepi jalan itu sudah condong. Tepi itu kata arah. Di belakang rumah nenek ada sebatang sungai. Belakang itu merupakan kata arah. Cikgu Nazrul berucap di hadapan murid-murid. Hadapan merupakan kata arah. Jadi, dalam satu paparan persembahan ini, cikgu sudah menguraikan. Yang pertama, konsep kata arah. Yang kedua, cikgu dah menyatakan contoh kata arah. Dan yang ketiga, cikgu telah menyatakan ayat-ayat contoh yang melibatkan kata arah. Okey? Jadi murid-murid, ada sebarang soalan? Jelas ataupun tidak? Jelas ataupun tidak? Jelas. Sudut tu apa? Okey. Sudut ni, kalau kamu tengok dekat dalam kelas kamu, okey. Cikgu bagi satu contoh lah. Okey. Siapa yang tak tahu tentang sudut ni? Okey. Cuba tengok yang ni. Ni. Sekejap Cikgu conteng. Okey, cikgu conteng. Kamu tengok ni. Katakan kelas kita berbentuk 4 segi. Katakan kelas kita berbentuk 4 segi. Tengok betul-betul yang kat sini ni lah sudut. Yang kat sini lah sudut. Yang kat sini lah sudut. Kat ujung ni. Yang kat sini lah sudut. Faham tak? Faham tak sudut? Kalau 4 segi, dia ada 4 sudut. Yang macam kamu belajar matematik tu. Sudut. Okey. Kalau bucu pula biasanya dia dekat, dia untuk objek yang keras. Dia bahagian yang tajam tu. Dia bahagian yang tajam. Kalau sudut biasanya merujuk ruang. Kalau sudut biasanya merujuk ruang. Kalau bucu biasanya ada benda. Dia ada benda. Macam buku kan. Buku dia ada bucu. Sudut ni, dia tidak mencederakan orang kalau kita terhantuk. Tapi kalau bucu, kalau kita terhantuk kepala kita, boleh bocor kepala kita. Contohnya bucu meja. Meja ada bucu. Bahagian bucu itu tajam. Tetapi kalau sudut ini biasanya berada dalam satu ruangan. Contohnya ruang tamu. Ruang tamu, kelas, bilik, pejabat. Faham Okey. Cukup. Apa maksud perdu? Tengok kamus. Tak tahu tengok kamus. Okey. Baik, murid-murid. Ni kenapa? Sekejap Alamak. Clear all drawings. Okey, dah. Sekarang kita dah rungkai konsep kata arah. Jadi cikgu berharap agar semua murid jelas berkaitan dengan kata arah. Senang je, kamu highlight perkataan kedudukan, kamu highlight perkataan arah. Maka kamu dapati bahawa kata arah ialah kata yang menunjukkan kedudukan atau arah. Tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, benda ke. Yang penting arah. Yang penting arah. Baik. Sekarang kita akan belajar berkaitan dengan kata pembenar. Kata pembenar. Apa maksud kata pembenar? Kata yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Dia sahkan sesuatu pernyataan. Contohnya ialah benar, ya, betul. Benar, ya, betul ni kita kadang-kadang suka hati kita je nak guna masa bila. Sebenarnya dia ada
Masa-masanya kita guna benar tu lain, ya tu lain, betul tu lain, bergantung pada soalan. Bergantung pada soalan. Biasanya kita menggunakan perkataan benar, ya dan betul ini sebagai kata pembenar kalau orang tu bagi satu kenyataan. Contohnya lah, ada murid kata gini, rasanya Mukri tak masuk kelas ini. Kemudian Arlia kata, benar cikgu, mata Mukri tercedera. Kerana matanya digigit oleh binatang. Jadi Arlia mengesahkan pernyataan cikgu tu. Okey, mari kita tengok ayat contoh. Ya, inilah tempatnya. Benar, mereka lah juara acara tarik tali. Betul, dialah anak Tok Penghulu. Lazimnya, ada ketikanya dia tidak boleh bertukar ganti. Penggunaan ya benar betul ni ada ketikanya tidak boleh bertukar ganti. Maksudnya tak boleh guna sesuka hati. Ada kalanya dalam sesuatu kenyataan tu boleh. Adakah kamu anak Pak Samad? Ya, saya anak Pak Samad. Adakah kamu anak Pak Samad? Benar, saya nak anak Pak Samad. Adakah kamu anak Pak Samad? Betul, saya lah anak Pak Samad. Kadang-kadang semua tu boleh guna. Kadang-kadang semua tu boleh guna. Ada ketikanya tak boleh guna. Sesuka hati. Kamu biasanya kalau jumpa soalan tu kamu tahulah masa bila tak boleh guna kan. Okey, jelas kata pembenar? Okey. Jelas atau tidak berkaitan dengan kata pembenar? Sungguh dan memang iya juga. Sungguh dan memang iya juga. Tapi fokus kita hari ni tertumpu kepada 3 kata pembenar ni. Ada yang lain iaitu memang dan sungguh. Cuma cikgu kata ini kan contoh. Tak perlu salin. Tidak perlu salin. Okey dah? Faham Kalau jelas, semua tolong kata jelas Alright. Cikgu nak rekod dia, kena rekod. Kena rekod sebab ada yang tak dapat datang. Okey, seterusnya kata pembenar dah selesai. Mari kita belajar kata nafi. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nafi? Kata yang menafikan sesuatu pernyataan. Dia menafikan satu pernyataan. Dan kata nafi yang popular adalah bukan dan juga tidak. Bukan dan juga tidak. Dia nak menafikan. Bukan, tidak. Macam tu. Namun demikian, bukan dengan tidak ni ada perbezaan dari segi penggunaannya. Ada perbezaan dari segi penggunaannya. Okey, senang je. Kamu tengok perkataan bukan. N kat belakang. N ni merujuk nama. N ni ialah nama. Bermaksud bukan ni digunakan untuk menafikan sesuatu frasa nama atau frasa sendi nama. Ini bukan N. Maksudnya selepas bukan mesti diikuti kata nama atau kata sendi nama. Cuma kalau dalam ayat kita tak sebut kata, kita sebut frasa. Dalam ayat kita tak sebut kata lah. Biasanya istilah dia guna frasa. Okey. Jadi, bukan orang confuse. Cikgu, bukan. Apa beza bukan dengan tidak? Kamu tengok huruf belakang dia. N. N ni ialah nama. N tu apa? Nama. Jadi, kan kat sini bermaksud KA ni ialah kata nama. Satu lagi ialah kata sendi nama. Yang ada nama ialah kata sendi nama dan juga kata nama je. Mari kita tengok ayat contoh. Cikgu Fatimah bukan guru kelas tahun 6 pintar. Selepas bukan ini ialah guru kelas. Guru kelas ni kata apa? Kata nama. Kerana merujuk manusia. Baik. Rombongan pelancong itu bukan dari Hong Kong. Dari ni kata apa? Dari ni ialah kata sendi nama. Sebab itulah cikgu kata bahawa, cikgu mengatakan bahawa
Bukan ini digunakan untuk kata nama atau kata sendi nama sahaja. Nak tahu tengok belakang ni. N. N ni ialah nama. Kata apa yang ada nama? Kata nama dan juga kata sendi nama. Okey. Sekarang kita tengok. Selain itu, kata nafi bukan juga berpasangan dengan tetapi. Kalau ada tetapi, kena guna bukan. Contohnya begini. Kamal bukan ke Melaka, tetapi ke Johor. Dia ada pasangan dia. Lazimnya pasangan bukan ialah tetapi. Jadi, di bawah orang kata rumus ataupun formula kata nafi bukan, kita dapati bahawa bukan digunakan untuk 3 perkara. Yang pertama, selepas bukan perlu diikuti kata nama. Yang kedua, selepas bukan perlu diikuti kata sendi nama. Yang ketiga, kata nafi bukan lazimnya berpasangan dengan tetapi. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Okey. Apa pula contoh ayat tu tak ada tetapi tu? Kamal bukan ke Melaka tetapi ke Johor. Apa yang tak ada tetapinya? Baihaqi, kau tak nampak? Tak ada. Entah tak ada. Cikgu hanya fokus apa yang kamu belajar di peringkat sekolah rendah saja. Cikgu hanya fokus apa yang kamu belajar di sekolah rendah. Bukan sebelah kanan. Biarlah dia sebelah kanan ke sebelah kiri ke. Yang penting ialah ada perkara ni. Ada rumus dia. Dia duduk sebelah kanan ke, dia duduk sebelah kiri ke. Itu tidak menjadi satu masalah yang besar. Baik. Yang penting ialah kamu faham. Benda sebelah kanan, sebelah kiri tu tak payah peduli. Itu tak penting. Dia tak penting. Macam kamulah cikgu tanya, kenapa muka kamu sengit? Cikgu tak perlu pun cikgu tanya muka kamu sengit ke apa ke kan. Belah kanan tak ada tetapi. Memang tak ada, Baihaqi. Cikgu bagi contoh kat bawah ni. Cikgu bagi contoh kat bawah ni. Berpasangan dengan tetapi. Cikgu bagi contoh kat bawah ni cukup. Maksudnya contoh kat sini, cikgu tak buat. Cikgu buat sebelah sini. Yang penting ada contoh penggunaan bukan tetapi. Yang penting ada contoh penggunaan bukan tetapi. Ini contoh dia. Okeylah. Katakan kamu rasa pening. Aku letak nombor 3 kat sini. Selesai masalah. Dah. Macam gitu pun pening kepala. Macam gitu pun pening kepala. Cikgu pun pening kepala. Okey, dah jelas dah. Letak nombor 3 senang. 1, 2, 3. Kan ini rumus dia. Ini rumus dia. Bawah dia ialah ayat contoh. Bawah dia ialah ayat contoh. Adik. Benda kecil pun dibesar-besarkan. Okey. Baik, mari kita tengok kata ni. Kata nafi tidak pula. Okey. Tadi kalau kita tengok, apa tu orang kata? Kalau kata nafi bukan, kita tengok belakang dia, iaitu N. N tu ialah nama. Nama tu merujuk kata nama dan juga kata sendi nama. Kalau tidak pula, tengok ni. Tengok 2 huruf kat belakang ni. AK. A ni merujuk adjektif. Ni formula dia ni. A ni ialah merujuk adjektif. K ni merujuk kerja. Maksudnya kata nafi tidak digunakan sebelum adjektif ataupun kerja. Mari kita tengok. Okey. Permohonan Encik Jaiz tidak diluluskan oleh majikannya. Bermaksud selepas perkataan tidak, ada kata kerja diluluskan. Nombor 2, makanan yang terlalu manis tidak baik untuk kesihatan. Baik ni ialah adjektif. Okey. Sekejap, cikgu nak tambah point kat sini. Cikgu nak menambah point kat sini. Okey. Sekejap. Ctrl C. Cikgu letak kat sini.
Okey, cikgu tambah. Okey. Cikgu tambah kat sini. Tidak ni menafikan. Menafikan ataupun digunakan sebelum kata adjektif atau kata kerja. Senang. Ini konsep dia. Digunakan sebelum kata adjektif atau kata kerja. Guna warna apa tak okey, tak okey. Warna dia tak lawa. Cikgu mungkin guna warna putih je kot. Tak lawa juga. Kuning lah. Bolehlah. Okey. Jadi inilah penggunaan kata nafi tidak. Penggunaan kata nafi tidak digunakan sebelum kata adjektif atau kata kerja. Kamu tengok A, K kat belakang. A adjektif, K kerja. Selepas tidak, diluluskan ini merupakan kata kerja. Selepas tidak, baik ni merupakan kata adjektif. Jelas ataupun tidak formula dia? Jelas tak? Bukan untuk kata nama dan juga kata nama. Cikgu, apa contoh kata adjektif? Kalau kamu telah mengikuti kelas cikgu sebelum ini, kata adjektif ada 9. Contohnya, kalau kata adjektif keadaan, sihat, sakit. Kalau kata adjektif sifat, cerdik, hodoh. Kalau kata adjektif waktu, cepat, lambat. Itu ialah anak bapak butak tu kata majmuk. Anak bapak butak tu kata majmuk mantap. Kata majmuk yang dieja rapat. Alright. Kalau kata adjektif yang merujuk kata adjektif yang merujuk warna, biru, hijau, kuning. Kalau kata adjektif yang menunjukkan bentuk, segitiga, bulat, bujur, lonjong. Memang bayaki, memang kita akan lupa. Kita tak akan lupa apabila kita melakukan perkara itu berulang kali. Setelah kita melakukannya berulang kali, maka kita tidak akan lupa. Alright, jadi sampai di sini saja kita punya perbincangan berkaitan dengan konsep. Okey. Jadi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan paparan persembahan ini, boleh PM tepi. Boleh PM tepi. Boleh PM tepi. Boleh PM tepi. Sekejap. Boleh PM tepi. Alright. 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup. Cikgu akan share lah nanti. Kita akan PM tepi. Kita akan PM tepi dan cikgu akan bagi. Mukri, kau kata kau tak join. Okey, dah Sekarang kita akan bincang. Kita akan bincang ni. Cikgu berharap agar kamu bersedia untuk kita bincang. Okey, nombor 1. Ini berkaitan dengan kata arah ya murid-murid. Berkaitan dengan kata arah. Jadi cikgu harap agar kamu bersedia untuk kita berbincang berkaitan dengan kata arah. Adakah kelas kita ni masih direkodkan lagi? Adakah kelas kita ini masih direkodkan lagi murid-murid? Ya, okey. Sebab cikgu pun tak nampak kat mana yang ni. Cikgu pun tak nampak kat mana direkodkan tu. Mungkin kamu je yang nampak. Baik. Kita akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan benda ni. Okey. Baik. Cikgu kena guna warna lain. Alright. Warna apa ni? Warna merah mungkin lebih menarik. Okey. Nombor 1. Negeri Kedah dan Perlis terletak di apa semenanjung Malaysia? Kata Adam kepada Haristan. Kata Adam kepada Haristan. Negeri Kedah dan Perlis terletak di mana? Terletak di utara. Dia terletak di utara. Untuk pengetahuan kamu, dia terletak di utara.
Kalau di timur ialah negeri mana kalau di timur? Kalau di timur ialah negeri negeri apa orang kata? Negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Pahang, itu timur. Okey. Mukri suka bersiar-siar di pantai, terutama pada waktu senja untuk melihat matahari terbenam. Di mana? Di pesisiran pantai. Di pesisiran pantai ni bermaksud di tepi pantai lah. Nak dekat senja je suka bersiar-siar. Orang nak dekat senja siap-siap nak pergi solat. Inilah masalah Mukri. Mukri mempunyai masalah ni lah. Okey. Alright, seterusnya. Cikgu nak kena ni. Adjust sikit lah. Alright, seterusnya 3. Arlia dan rakan-rakannya berasa sungguh megah. Megah ni bangga lah. Apabila berjaya menawan puncak Gunung Everest. Puncak puncak ni bahagian atas sekali puncak. Gunung kan, puncak lah. Okey. Seterusnya. Nombor 3. Farin menambat kambingnya pada pokok kelapa. Ini ialah bawah pokok kelapa. Bahagian bawah pokok kelapa dipanggil sebagai pangkal. Itulah pangkal. Bahagian bawah tu. Itulah pangkal. Pangkal pokok ni jugalah tempat orang berehat. Okey. Dari nombor 1 sampai nombor 4, ada apa-apa soalan? Dari nombor 1 sampai nombor 4, ada apa-apa soalan? Tak ada. Apa maksud penjuru? Penjuru tu sama maksud dengan sudut Faris Danish. Dia sama maksud dengan sudut yang cikgu cerita tadi. Okey. Tak ada. Okey, baik. Sekarang kita tengok yang berikutnya. Sekejap kita tengok soalan nombor 5. Baik. Tulis nama, alamat dan nombor kad pengenalan kamu di sebelah kiri borang. Okey, katakan ni kertas ni, ruangan ni ialah borang. Kat sini ada nama. Jadi di mana? Di sudut. Di sudut sebelah kiri Di sudut sebelah kiri. Borang pun ada sudut. Sudut ni, sudut borang kat sini sudut borang kat sini sudut borang kat sini nampak? Kadang-kadang kat sini. Tapi sebelah kiri sini kat sini ada ditulis nama. Ada nama. Tu dia, ada nama. Baik. Jadi habis. Okey. Sekarang nombor 6. Banglo mewah di bukit itu kepunyaan Datuk Razali. Banglo mewah di kaki bukit. Di kaki bukit. Okey. Di kaki bukit itu kepunyaan Datuk Razali. Okey, perdu. Perdu ni sama dengan pangkal tadi. Perdu ni sama dengan pangkal. Bahagian bawah pokok. Tempat orang selalu berehat tu. Itulah perdu pokok. Itulah perdu. Tempat orang sandarkan badan. Bahagian pokok yang orang sandarkan badan. Kadang sandarkan basikal. Ya. Kalau kaki bukit ni macam ni. Okey, cikgu lukis bukit. Ni bukit. Mungkin rumah orang tu kat sini. Inilah kaki bukit. Inilah kaki bukit. Ini puncak. Ini puncak bukit. Ni puncak bukit. Orang kaya gila je buat rumah dekat atas puncak bukit ni. Okey. Jadi ini puncak bukit. Ini ialah kaki bukit. Inilah puncak, ini ialah kaki. Alright. Jadi, cukup. Alright. Nombor 7.
Di rumah Salma ada sebatang pokok buduku yang lebat buahnya. Sila tengok gambar. Kita kena tengok gambar. Di apa rumah Salma ada sebatang pokok duku yang lebat buahnya. Okey, tengok kedudukan pokok ni. Ini pintu tau. Ini pintu apa? Ini pintu hadapan. Ini soalan ni tricky ni. Ini pintu hadapan tau. Pintu depan. Dah kenapa jadi macam gini? Ini pintu depan. Pelik-pelik. Jadi ini pintu depan. Pokok duku ni kat mana? Kat belakang lah. Jadi jawapannya kat belakang Adi. Jawapannya ni. Okey. Jawapannya tu lah. T. Alright. Seterusnya. Ada apa pertanyaan ke ni? Bukan penjuru Bukan penjuru belakang. Penjuru ni macam ni, penjuru ni. Penjuru kan sudut. Okey, ini ialah cikgu lukis sekali lagi penjuru. Cikgu lukis sekali lagi. Inilah kelas kamu. Petak ni. Penjuru bahagian sini ni. Bahagian sini ni penjuru. Bahagian sini ni penjuru. Alamak. Bahagian sini ni penjuru ni. Bahagian sini ni penjuru. Bahagian sini ni penjuru. Dalam ni penjuru. Penjuru sama dengan sudut. Penjuru sama dengan sudut. Tu saja. Okey. Dah. Jadi jawapannya ialah belakang. Kat belakang tu. Cikgu pun tak nampak penjuru. Kalau kamu nampak penjuru, kamu hebat lah. Okey. Sekarang kita tengok nombor 8. Ribut taufan yang bertiup dari sebelah telah memusnahkan rumah Ria Isah Belut. Rumah Ria Isah Belut ni, angin dia bertiup dari mana? Dari barat. Angin bertiup dari barat. Angin bertiup dari barat. Nombor 9. Banyak rumah setinggan dibina. Okey, kita garis rumah setinggan. Kita garis rumah setinggan. Rumah setinggan tu apa dia? Rumah yang dibina secara haram. Rumah yang dibina secara haram. Cikgu dah pernah bagi tahu. Rumah yang dibina secara haram. Biasanya dia ada di mana ni? Di pinggir bandar. Rumah setinggan ni biasa berada di pinggir bandar. Okey. Nombor 10. Aiman duduk di barisan apa dalam kelasnya kerana matanya rabun. Dia kalau rabun dia kena duduk di hadapan. Berduduk di hadapan. Okey, nombor 1 sehingga 10. Ada apa-apa soalan nak tanya? Nombor 1 sampai 10 ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya? Okey. Nombor 8 tadi apa? Nombor 8 tadi ialah barat. Barat. Kalau angin dia bertiup sama ada dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Apa maksud penjuru? Okey, ada siapa-siapa boleh tolong cikgu tak? Apa maksud penjuru? Cikgu rasa cikgu sudah memberikan maksud penjuru ni banyak kali kan? Cikgu dah lukis tadi kan penjuru tu macam mana? Ya, penjuru tu sudut. Dia macam bucu. Betul. Pandai Zul Aiman. Pandai pun. Dia yang terjadi begini, cikgu rasa mungkin masa cikgu bagi penerangan tu dia tak tengok skrin lah agaknya.
Dia tak tengok skrin lah agaknya. Ataupun dia masa belajar dia pergi mana-mana. Ini masalah online ni kita tak tahu murid tu dia tengok skrin ataupun macam mana kan. Jadi mungkin lah. Okey. Apa lagi nak tanya? Sisi. Sisi tu tepi. Sisi tu tepi. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Pinggir. Pinggir tu hujung. Okey, cukup. Cikgu berharap agar kamu tak tanya soalan yang sama. Apa maksud perdu? Siapa boleh tolong cikgu apa maksud perdu tadi? Cikgu bagi tahu mana perdu? Perdu tu pangkal. Sidat sodot. Oh, sidat siput sedut. Perdu tu pangkal. Kamu tengok kat sini ni. Ini cuba kamu lihat soalan nombor 4 tu sidat sodot. Ini pangkal tau. Ini pangkal. Kat sini juga perdu. Kalau kamu tak tahu, kamu lukislah gambar pokok. Okey, kamu lukis pokok. Kan? Kamu lukis pokok. Kat bawah ni lah perdu ni. Perdu. Okey. Ada yang tanya lagi. Cikgu, nanti ada quiz is tak? Okey, tolong bantu cikgu. Ada quiz is tak hari ni? Ada. Okey, cikgu suka dalam kelas ni ialah pembantu cikgu ramai. Dalam 70 orang, mungkin ada murid yang mendengar, ada murid yang dia terlepas dengar. Pandai Arlia, betul. Ada kalau sempat. Biasanya sempat lah. Okey. Cuma yang bagusnya ialah daripada 70 orang, yang akan join quiz ialah 40 orang. Dan 40 orang ni, dia jenis yang dia nak tahu kat mana pencapaian dia. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang ke-11. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang bertanya. Okey. Baik murid-murid. Ada satu ilmu yang cikgu nak sampaikan kepada kamu dan satu pesanan. Bukan ilmu lah. Pesanan lah, pesanan. Seandainya kamu tak tahu maksud tu, kamu jangan tembak. Rajinkan diri untuk merujuk kamus. Rajinkan diri untuk merujuk kamus. Kerana kamu tidak boleh menjadikan guru sebagai tempat untuk kamu bertanya makna. Elakkan jadikan guru tu sebagai tempat untuk bertanya makna. Untuk bertanya makna, kamu kena ada satu effort. Kalau kamu mencari sendiri makna melalui kamus, maka dia punya keberkesanan tu lebih baik daripada kamu bertanya guru. Maksudnya dia lebih melekat dalam kepala kalau kamu mencari dalam kamus. Dan lepas kamu cari dalam kamus, kamu tulis makna itu pada buku kamu ataupun pada kertas latihan kamu. Itulah yang sepatutnya, ya. Baik, nombor 11. Penyelam amatur itu mengambil masa selama 25 minit untuk sampai ke laut. Dekat laut ada apa? Dia nak menyelam. Kata kuncinya ialah menyelam kan? Kata kuncinya ialah menyelam. Jadi, menyelam apa? Kalau menyelam mestilah ke dasar laut. Jadi jawapannya ialah A. Jawapannya ialah A. Okey, nombor 12. Lelaki yang duduk di pasangan pengantin itu ialah sepupu saya. Samping. Samping ni bermaksud di tepi. Di samping ke, di tepi ke, di sisi ke, semua membawa maksud yang sama. Cikgu ulang Kalau tak percaya, sekejap lagi kamu tengok. Akan ada kawan kamu yang bertanya lagi. Walaupun cikgu dah bagi makna dia. Samping, sisi, tepi. Sama. Membawa maksud yang sama. Nombor 13. Pasukan penyelamat yang diketuai oleh Encik Imran bertungkus lumus mencari mangsa gempa bumi yang terperangkap di runtuhan bangunan. Bila bangunan runtuh, ada orang terperangkap, maksudnya orang itu akan berada di
Di bawah runtuhan tu. Dia akan berada di bawah runtuhan. Dia akan berada. Orang tu akan berada kat bawah bangunan yang runtuh tu. Runtuhan bangunan bermaksud bahagian-bahagian bangunan yang sudah runtuh. Okey. Baik. Seterusnya, kita tengok nombor 14. Anusha memancing ikan di jambatan yang baru siap dibina itu. Biasanya kita mancing ikan dekat mana? Kata kuncinya ialah jambatan. Kita tak boleh mancing dekat jambatan. Dekat atas jambatan tak boleh. Sebab akan membahayakan nyawa kita. Tapi kita boleh mancing di bawah jambatan. Di bawah jambatan ni ramai orang mancing. Di bawah jambatan ni ramai orang mancing. Okey. Nombor 11 hingga nombor 14. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Jelas ataupun tidak? Okey. Jelas Alright. Jelas dan faham. Bagus. Okey. Jadi mari kita lihat soalan 15. Okey. Kamu kalau tak jelas, kamu tanya je. Cikgu akan memberikan penerangan. Okey. Cikgu akan memberikan penerangan. Tapi kalau cikgu dah bagi penerangan, benda yang kamu tak jelas tu, kemudian kamu tanya lagi benda yang sama, itu maksudnya kamu tak bagi tumpuan. Itu tak boleh nak tolong tumpuan. Sepatutnya kalau belajar online ni murid-murid, dia lebih senang untuk kita faham kerana satu orang satu skrin. Satu orang satu skrin. Okey. 15. Mari kita lihat soalan 15 pula. Pak Akop telah meletakkan sebuah pasu bunga di ruang tamu rumahnya. Okey, ruang tamu. Dekat ruang tamu ada apa? Ada bawah tak? Tak ada. Tak ada. Ada pinggir. Pinggir ni kat hujung. Pinggir ni biasanya merujuk kampung, merujuk bandar, merujuk negeri. Rumah ke ruang tamu tak ada pinggir. Ruang tamu tak ada atas. Yang betul ialah sudut. Sudut. Okey. Untuk memudahkan kamu memahami sudut, cikgu kena buka ni. Sudut ruang tamu. Okey, kita buka. Okey. Kita buka ni lah rumah ni. Mana-mana yang ada ni lah. Kita buka yang ni lah senang. Ni lah. Yang ni macam rumah cikgu sikit. Okey. Alright. Ni kan, ni hujung ni. Ni bahagian sudut ni. Tak nampak sangat sudut dia ni. Ni. Ni lah bahagian sudut. Bahagian sudut. Bahagian tepi-tepi yang bergaris-garis tu ialah sudut. Itulah sudut. Lagi mana lagi menampak sudut? Ni pun sudut. Hujung ni, sudut. Itulah sudut. Itulah penjuru. Lagi mana lagi sudut? Inilah sudut. Tepi ni. Sini sudut. Sini sudut. Kat ujung-ujung ni. Itulah sudut. Faham tak sudut ataupun penjuru? Okey. Alright. 16. Motosikal itu bergerak untuk menghalang kereta yang melanggar lampu isyarat itu. Okey, motosikal itu bergerak ke mana? Nak halang kereta. Gangster motosikal ni. Bergerak ke tengah. Sebab dia nak halang orang kan. Cuba kamu tengok polis. Polis ni dia akan potong, dia akan bergerak ke tengah. Sebab dia nak menghalang kereta tu daripada lari. Kalau terlibat dalam satu kesalahan.
Okey, murid-murid. 17. Cikgu Irsyad mampu membeli telefon bimbit yang berharga RM10,000 itu kerana beliau tidak mempunyai masalah dari segi kewangan. Dari segi kewangan. Okey, 18. Aiman Baihaqi berjaya menepis sepakan bola yang dihantar ke penjuru gawangnya. Dihantar ke penjuru gawang dia. Okey. Penjuru. Maksudnya macam ni. Ini ialah gol, ini ialah ni. Kamu tengok ni gawang gol kan? Penjuru dia ni. Ni penjuru kat ujung ni. Maksudnya dia melompat, tahan bola kat sini. Melompat, tahan bola kat sini. Itulah dia penjuru Itulah dia penjuru. Ataupun sudut. Sama juga penjuru dengan sudut. 19. Tapi dia tak akan ada dua-dua sekali. Kalau dah ada penjuru, dia tak akan ada sudut. Kalau tak salah. Soalan tu salah, tak valid. Di kampung itu tercacak 2 buah batu nisan yang menjadi tanda tanya penduduk kampung. Ada batu nisan Di mana? Di hujung kampung itu. Di hujung kampung itu. Rampas semua. Banyak hikmah yang saya peroleh di kejadian itu. Ujar Mikail Faik kepada tunangnya Duriah Musangking. Jadi banyak hikmah yang saya peroleh di apa? Di sebalik kejadian itu. Kejadian ialah sesuatu yang abstrak. Abstrak. Okey. Alright. Di sebalik. Di hujung kejadian salah. Okey. Bukan ke dalam ke? Dia hantar tak dalam. Orang tak hantar ke dalam Bola dia tak hantar ke dalam. Dia hantar ke penjuru. Sebab bola tu tak masuk lagi. Bola tu tak masuk lagi Baihaqi. Apa pula dia hantar ke dalam? Atas tak boleh. Atas tak boleh. Atas tu dah melebihi palang. Okey. Ni kita kena tengok gambar. Menepis bola di penjuru. Gol. Kamu tengok mana nampak? Macam ni. Ni penjuru. Nampak dia menepis bola di penjuru gawang gol ni. Corner, bahagian corner. Okey. Jadi kalau bola tu dah masuk ke dalam, dia dah gol. Ini dia kata menepis sepakan bola. Menepis sepakan bola, bola tu kat luar lagi. Maksudnya dia dihantar ke penjuru gawang. Kalau dia hantar ke dalam, dia dah gol dah. Bola tu dah gol dah. Sekarang ni dia dah menepis. Dia menepis. Dia kalau menepis, takkanlah bola tu masuk ke dalam. Jadi tak boleh lah. Kalau atas pula, dia dah lebih palang gol tu. Dia dah lebih palang gol. Faham Kalau atas tak boleh sebab dia dah melebihi palang gol. Jadi yang kat penjuru tu dia kat hujung-hujung. Dia nak kata tepi tak tepi lah. Dia kat bahagian atas ni. Dia kat bahagian corner. Kalau cari lagi, mana lagi? Tak ada. Kalau macam ni dia bukan penjuru ini bukan penjuru. Dia kalau penjuru gawang ni yang dekat atas. Bola tu dekat bahagian atas hujung ni. Atas hujung ni. Kalau atas palang. Ni bahagian hujung ni. Corner lah senang. Corner of the jaring. Saya tak suka bola sepak. So saya tak tahu apa itu corner. Kau tahu corona cukuplah. Okay. Alright. Jadi ada siapa-siapa nak tanya? Okey. Dah 20 soalan. Maka kamu boleh tengok sendiri berapa kamu betul per 20.
Cuba kamu tengok berapa per 20 kamu betul untuk soalan tu. Ada yang dapat 13, ada yang dapat 19. Dia yang dapat 13 dan tu sebab mungkin dia tak tahu masuk sudut, tak tahu masuk pangkal, tak tahu masuk bucu, tak tahu masuk penjuru kan. Itulah dia. Alright. Jadi mari kita sambung soalan yang berikutnya. Kata nafi. Kata nafi ni sangat mudah lah. Kata nafi ni ada berapa soalan? Kata nafi ni ada 12 soalan. Kenapa dia lari-lari ni? Pening kepala cikgu. Okey. Mari kita tengok soalan 1. Selepas kematian suaminya, Puan Kalisha bersedia. Bersedia ni ialah kata apa murid-murid? Kata kerja. Kata kerja. Ingat, cikgu dah ajar kamu sebentar tadi? Cikgu dah ajar kamu sebentar tadi, kita guna formula ni. Aduh. Kita guna formula ni. Apa formula dia? Tidak. Kita tengok apa dia? Kita tengok A dan juga K kat ujung ni kalau tidak. A ialah untuk selepas ni ialah adjektif. Ataupun kata kerja. Tidak. Ingat, dua huruf di belakang ni. Dua huruf di belakang ni. Dua huruf di belakang ni. A dan K. Merujuk adjektif dan juga kata kerja. Jadi maksudnya ialah tidak ni hadir sebelum adjektif. Sebelum bukan selepas. Sebelum kata adjektif atau kata kerja. Jadi bersedia. Imbuhan ber ini menunjukkan imbuhan kata kerja. Jadi kita terus ambil A. A. Tidak bersedia. Okey. Kemudian kita juga ada belajar tadi murid-murid berkaitan dengan bukan. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Bukan itu untuk apa? Bukan. Apa formula dia? Bukan. Kena tengok apa? Kena tengok N. Tengok sini. Pandai Danish Aiman. Kena tengok N. Yang ada N apa dia? Kata nama dan juga kata sendi nama. Kata nama atau kata sendi nama. Kata sendi nama biasa merujuk arah, tempat, masa. Contohnya pada, di, ke, untuk. Jadi untuk ni kita tengok. Kat sini untuk. Jadi untuk ni kata apa? Kata sendi. Jadi kalau kata sendi kena guna apa? Kad ini bukan untuk Dini tetapi Imran. Okey. Seterusnya. Setelah pertengkaran itu, Ethan mengambil keputusan untuk menjual. Menjual ni kata apa? Bila ada imbuhan maka dia ialah kata kerja. Kalau kata kerja kena guna apa? Tidak. Tidak. Kuasai benda ni je. Jadi senanglah soalan ni. Okey, nombor 4. Faik Aris tempat kosong ke sekolah. Ke ni kata apa? Ke. Ke ni kata sendi. Kalau kata sendi kena guna apa? Kata sendi tu ialah kata sendi nama. N, nama. Kena guna bukan. Ke sekolah, salah sepatutnya ialah tidak ke sekolah. Dia sudah berlaku pengguguran ni. Tidak ke sekolah kerana demam. Sepatutnya ialah ada satu ni ialah tidak pergi ke sekolah. Kalau ke kena guna tidak kalau ke yang membawa maksud pergi, ini satu ilmu kepada kamu. Kalau ke yang membawa maksud pergi, pergi. Jadi ke yang membawa maksud pergi, dia kena guna apa dia? Dia kena guna tidak. Tidak ke sekolah hari ni. Ke yang merujuk pergi, maka dia kena guna apa? Tidak. Kena guna tidak. Tidak ke sekolah. Dia tak boleh jadi bukan ke sekolah. Tak kena Alright. Kenapa dah jadi macam gini ni?
Aduhai. Oh, sebab cikgu guna annotate yang ni lah, aduh. Cikgu guna yang ni. Oh, kalau guna yang Zoom punya dia bergerak-gerak. Nombor 5. Lampu okey, lampu yang berwarna biru ini dia dah ada entah kan. Dia ada entah. Pasangan entah-entahlah. Tapi entah ni bukanlah kata nafi Dia bukan kata nafi. Dia ialah kata hubung berpasangan saja cikgu masukkan. Sebab tak tahu nak padankan dengan apa lagi kata tidak dengan bukan ni. ABD. Keupayaan untuk mengangkat beg yang berat. Yang ini ialah tiada. Tiada ni bermaksud tidak ada. Tiada ni bermaksud tidak ada. Okey. Tiada ni bermaksud tidak ada. Tidak ada. Beza dia dengan ni ialah senang je. Tiada tu bermaksud tidak ada. Okey. Nombor 7. Komputer riba itu buatan. Okey. Bila ada imbuhan an kat belakang, dia asalnya ialah buat. Dia asalnya buat. Mari cikgu tunjuk kat kamu. Dia asalnya ialah buat. Campur dengan imbuhan an. Dia jadi apa? Buatan. Bila ada imbuhan an kat belakang, imbuhan an kat belakang ini merujuk kata nama. Kata nama. Jadi imbuhan kat belakang ni ialah kata nama. Jadi bila ada imbuhan an, ialah imbuhan kata nama. Cikgu tulis. Imbuhan akhiran. An. Ialah kata nama. Kata nama. Imbuhan akhiran an ialah kata nama. Dia bukan kan dia an. Jadi jawapannya ialah bukan buatan Korea. Nombor 7 ialah D. Bukan buatan Korea. Nombor 8, Syarmila hendak ke Bukit Fraser tetapi ke Pulau Langkawi. Okey, cuba kita tengok. Dia ada tetapi. Kata nafi apa yang berpasangan dengan tetapi, murid-murid? Kata nafi apa yang berpasangan dengan tetapi? Bukan. Okey. Hari tu ada seorang mak tanya dalam grup. Cikgu, kalau kita nak guna bukan ke tidak, cikgu? Senang saja. Kata nafi yang berpasangan dengan tetapi ialah bukan. Nombor 9. Senang je. Bila ada entah kat sini, maka entahlah juga jawapan dia. Maka entahlah juga jawapan dia. Itulah. Nombor 10. Pendatang tanpa izin itu. Dari. Dari ni kata apa, murid-murid? Dari ni kata apa? Siapa pandai? Siapa tahu dari tu kata apa? Dari ni kata apa? Kata nama ke? Kata kerja ke? Kata adjektif ke? Kata sendi? Confirm lah sendi sebab dia menunjukkan arah. Sebab dia menunjukkan arah kan? Dari ni. Okey. Jadi menunjukkan arah, menunjukkan tempat. Jadi yang menunjukkan arah, tempat ataupun masa lazimnya ialah kata sendi. Kalau untuk juga kata sendi. Untuk kat situ menunjukkan sasaran. Kalau menunjukkan sasaran, menunjukkan tempat, arah dan juga masa, biasanya kata sendi lah. Jadi, kalau kata sendi ialah N. Dia ada kata sendi nama. Kalau nama kita kena ambil yang N, iaitu bukan. Bukan. Okey. Ingat satu-satunya ialah yang tak ada ni ialah tidak pergi tadi. Tidak ke sekolah. Satu-satunya kata sendi yang tak boleh guna bukan ialah ke tadi. Dia bukan ke sekolah kerana demam, tak boleh. Dia tidak ke sekolah kerana demam. Sebab ke kat situ membawa maksud pergi. Ke kat situ membawa maksud pergi. Kalau ke yang merujuk pergi, maka kena guna tidak. Ke yang merujuk pergi kena guna tidak. 11. Irsyad. Suka berkenalan dengan mana-mana perempuan. Suka ni kata apa? Suka. Suka ni adalah kata adjektif.
Jadi kalau kata adjektif, kena tengok belakang dia. Apa dia? Yang ada K. Yang ada A. Tidak. Jadi tidak suka berkenalan dengan mana-mana perempuan kerana itu bukan perangainya. Cikgu tak suka berkenalan dengan mana-mana perempuan sesuka hati. Okey. Contoh kalau cikgu suka kat orang dulu, cikgu diam aja. Cikgu tak bagi tahu pun dia. Cikgu tak akan confess kat dia, saya suka awak. Ke apa ke, macam cikgu kahwin dengan isteri cikgu pun sama. Cikgu tak akan confess. Maksudnya saya suka awak, tidak. Kerana cikgu antara orang yang spesies pemalu untuk menyatakan perasaan. Tapi kalau dah jodoh orang kata kan, tak perlu sebut pun kita akan kahwin lah. Macam tu lah. Tapi sekarang cikgu tengok budak-budak sekarang lain macam siap buat video lagi. Baby, baby. I love you, baby. Budak darjah 5. Budak darjah 5. Saya janji, saya sayang awak selama-lamanya. Podah lah. Spender pun mak beli kan. Sibuk nak cerita sayang awak. Okey. Nombor 12. Persatuan itu mengadakan lawatan ke China tidak? Entah. Bila ada entah mengadakan lawatan ke China, entah tidak. Okey. Maksudnya tak sure jadi ke tak jadi. Jadi 12 ialah C. Okey. Bukan saya. Yelah, bukan kamu. Cikgu tak kata kamu pun. Cuma cikgu kata ada ada setengah murid lah. Yang, yelah, dia siap buat live Instagram. Muka power dia dah lah muka tak berapa nak siap. Muka tak siap ke tahu. Lepas tu, saya janji akan mencintai awak selama-lamanya. Sudahlah, itu semua temberang lah. Aduh. Dulu sekolah menengah. Zaman cikgu dulu ada budak sekolah menengah. Sekarang sekolah rendah pun dah ada. Tapi yang best ialah couple 3 hari. Lepas tu putus. Aduh. Pening kepala aku. Okey. 12 soalan Okey, kamu tengok. Kamu tengok berapa markah kamu betul. Jadi cikgu berharap tidak adalah murid-murid cikgu yang jadi seperti itu tak payahlah buat live-live suka kat orang lah apalah. Dia akan menjatuhkan maruah ibu bapa. Sayangilah ibu bapa kita dengan menjaga maruah ibu bapa kita ya, murid-murid ya. Cikgu berdoa agar kamu dijauhi perkara-perkara seperti itu. Dan cikgu sentiasa mendoakan kamu membesar sebagai anak yang soleh dan soleha, membesar sebagai anak yang cerdik yang membanggakan ibu bapa.